Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ustaz Nur Effendi bin Mahidin dalam bahagian ketiga berkenaan dengan topik 4 Undang-Undang Keluarga Islam. InsyaAllah kita bincang lagi apa yang kita tengok dalam berkenaan dengan Undang-Undang Keluarga Islam. Okey, insyaAllah kita tengok dari segi nafkah perceraian dan juga hak isteri selepas berlakunya perceraian, insyaAllah. Okey, nafkah semasa pasangan tersebut sudah menjadi suami isteri maknanya dia telah menjadi suami isteri. Okey, dalilnya daripada surah An-Nisa ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim amwalihim harta mereka. Yang bermaksud kaum lelaki adalah pemimpin, pelindung 'alan nisa ke atas orang perempuan. Bima kerana apa yang faddala Allah, ia telah dilebihkan oleh Allah. Allah telah lebihkan mereka, lelaki ini, ba'dhum, bagian kamu ke atas sebagian yang lain, dan kerana apa yang anfaqu, mereka telah menafkahkan dari harta-harta mereka. Okey, ini adalah dalil menunjukkan nafkah pada suami kepada isteri atau kepada keluarga. Jadi Islam meletakkan bahawa kewajipan kepada suami untuk menanggung nafkah atas isteri dan anaknya. Dan sebab itulah dalam Al-Quran seperti kita baca tadi, mengangkat darjah lelaki berbanding dengan kaum perempuan. Lelaki ni antaranya ialah Allah bagi kelebihan dia tadi lah. Dia ada kekuatan, dia boleh keluar rumah dengan mudah. Perempuan dia banyak sikit, dia punya kerenah. Kewajipan memberi nafkah ini terhasil kerana wujudnya ikatan perkahwinan tadi, untuk mewujudkan kasih sayang serta tanggungjawab sebagai suami terhadap isteri daripada anak. Manakala jumlah nafkah yang wajib diberi adalah mengikut kemampuan dan kebiasaan setempat uruf setempat tersebut. Tak boleh perempuan dia kata, tengok orang sebelah tu beli kereta besar. Itu tengok kemampuan suami pula. Dan ini juga akan menjadikan isteri ataupun anak-anak akan jadi kesian kepadanya, dia terang kerja. Jadi bila kesian, mewujudkan perasaan kasih sayang. Alih dia bersusah cari harta, melihat anak dia, keluarga tu bahagia. Jadi akan mengerti jasa. Bila mengerti jasa, jadi isteri dan anak akan sayang kepada suami tadi, pada ayah tadi. Okey, seterusnya ini berbeza dengan cowboy lah. Cowboy tak kahwin. Okey, kita tengok dalil yang ke-23 ni, pengertian nafkah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Yang bermaksud dan ke atas anak-anak yang dilahirkan untuknya rezeki mereka dan pakaian mereka dengan cara yang baik. Tidak dibebani seseorang kecuali kemampuannya. Ini amanah Rasul ni tak? Dalam diri kita baca semua ni. Tidak. Bukan. Okey, jadi Allah tidak bebankan kita. Jadi nafkah ialah pemberian belanja. Belanja daripada harta suami. Ini kan nafkah oleh suami untuk kepada isterinya. Dan tanggungan di bawahnya lah, kita bincang tadi. Itu wajib bagi lelaki bergelar suami atau ayah untuk berusaha bersungguh-sungguh demi menyediakan nafkah yang secukupnya bagi menyempurnakan kehidupan mereka sekeluarga lah. Dalam hal ini, jika terdapat misalnya lelaki yang kaya lah, tetapi bakhil untuk berbelanja ada juga. Orang kaya tapi dikut juga. Sifat untuk apa tak kan? Sedangkan Allah janjikan sedekah paling besar sekali adalah kita bagi kepada nafkah anak bini keluarga kita tu lah. Okey, paling besar sebab itu adalah kewajipan kita. Ada pun yang lain tu, yang sunat tu dia kurang sikit dia punya pahala. Tapi jangan membazir berlebih-lebihan pula. Mana kita bagi yang sekadar. Itu yang wajib Ada pun yang kita nak lebih-lebih sikit, itu tak ada masalah. Tapi jangan melebih-lebih, membazir. Tak boleh lah itu. Okay, pada hal yang terjadi pernah terjadi macam mana orang kaya, kita bicara orang kaya yang kedekut dengan isteri dengan anak-anak. Ada juga orang kaya. Okay, kita diriwayatkan oleh Aisyah, satu hari Hindu binti Utbah, iaitu isteri kepada Abu Sufyan, datang menemui Rasulullah SAW untuk mengadu perihal suaminya. Pendek cerita. Jadi Abu Sufyan ni antara yang orang kaya tapi kedekut sikit. Kedekut maka sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah seorang lelaki yang kedekut. Dia tidak memberikan nafkah yang mencukupi untuk aku dan anakku. Dia orang bisnes ni, Abu Sufyan ni. Bisnes Kenapa kedekut? Kenapa ekonomi sangat? Kalaupun cukup disebabkan aku ambil daripada hartanya tanpa pengetahuannya. Mana isteri telah ambil dah. Sembunyi-sembunyi bukan curi ni, tak biasa. Adakah perbuatanku itu salah? Sabda Rasulullah SAW, ambillah. Ambillah daripada hartanya dengan cara yang baik dan cukup untuk kau dan anak kau. Seboleh-bolehnya minta tapi tak boleh lah, masalahnya kedekut.
Maka Rasulullah kata boleh, boleh ambil, tapi jangan ambil lebih-lebih pula. Ambil sebab suami dia kaya lah. Siapa boleh buat benda tak boleh lah gitu. Ambil maksudnya sekadar untuk diri dia, mungkin untuk pakaian, beli sikit, untuk anak-anak sekolah. Tak ada masalah. Tak berdosa yang tu. Sepatutnya suami itulah yang berdosa. Tak bagilah, tak bagi nafkah yang wajib. Jadi tu isteri dia tu, dia mengambil tu, dia menolong suami dia. Manusia ni macam-macam tau. Isteri dengan anak pun dekut. Okey, seterusnya kita tengok penceraian. Okey, Islam ini ada dalil sini, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, apabila kamu telah menikah dengan wanita-wanita mukmin, kemudian thumma talaqtumuhunna, kemudian kamu telah menceraikan mereka. Ada kisah kaum menyebabkan mereka bercerai min qabdan, sebelum antamassuhunna, kamu menggauli mereka, fama lakum alaihinna iddatin ta'tadunaha, ke atas mereka dari iddah. Ada iddah, iddah ni tempoh masa lah. Ta'tadunaha, yang kamu hitungkan. Okey, fatamatti'uhunna, maka berilah mut'ah. Mut'ah ni macam hadiah oleh kamu pada mereka. Fasarrihuhunna, ceraikanlah oleh kamu pada mereka. Tadi kamu sebab kamu cerai setuju dah, sebab ada tak persahaman tak, dalam keadaan baik. Sirahan jamila, sirahan penceraian, jamilan yang baik, supaya bercerai dalam keadaan baik. Macam mana kamu kahwin baik, cerai baik. Islam ajar jangan bergaduh sampai sama menyaman apa semua lah. Jadi Islam sebagai satu agama yang bersifat rahmah dan amat menitik beratkan kebahagiaan suami isteri. Oleh itu suami isteri diwajibkan menyempurnakan kewajipan masing-masing, sebab masing-masing ada peranan belaka. Tetapi diberikan kepada mereka berdua hak yang perlu dilaksanakan oleh setiap pasangan. Walau bagaimanapun, jika sesuatu perkahwinan itu tidak dapat diteruskan lagi, tidak persefahaman, persefahaman pun yang syar'i lah, dengan persefahaman kerana mu nak balik balik hari raya lah, nak balik Johor, nak balik ke Perlis, jangan maksud gitu. Tolak asuh lah, maksudnya bertolak asuh. Ni yang betul-betul tidak persefahaman. Tak ada, yang tu sebab kita bincang tak ada serasi tu penting. Sekufu tu penting. Sekufu tu penting. Walau bagaimanapun, jika suatu perkara itu tidak dapat diteruskan lagi lah, kerana pelbagai sebab dan masalah yang melanda, maka Islam menyediakan kepada pasangan tersebut jalan keluar, iaitu melalui penceraian. Mungkin lelaki tak tahan sangat dah, suami dia tak semayang, suami dia mina Allah, suami dia ni kaki zina, kita kata bahaya lah, kaki maksiat, sakit kepala, suami tidak perempuan baik dah, tak ada jalan keluar dah, suami dia tetap juga menagih dadah. Ini bahaya. Maka boleh buat tuntutan untuk bercerai. Sama juga dengan suami juga. Suami dan isteri ni larang jangan keluar rumah, ikut keluar juga lelaki mana dengar cerita apa semua lah. Jadi benda ni kita tak boleh duduk. Ada sebab jugalah. Sebab syar'i lah kita panggil, bukan kerana main-main lah. Maka kita bincang tadi, benda kecil-kecil tu bertolak asuh lah. Contohnya suami saya suka memancing ikan, suka sangat memancing ikan waktu malam. Susah saya buat. Tu benda kecil dia tu. Tu benda bukan benda tu. Suami dia tu dah minat bola sangat ke. Tu benda kecil, tu boleh lagi dibincang. Yang tadi yang besar tadi macam tadi, minum maruk, tak semayang, tu besar tu. Berdasarkan ayat tadi, maka jelaslah kekhasan untuk menceraikan isteri, walaupun menceraikan isteri itu adalah sesuatu yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak. Hadis riwayat Imam Abu Daud lah. Okey, seterusnya kita tengok pengertian. Pun ada dalil sini. Fa iza balagna ajaluhunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin. Maka apabila mereka telah sampai waktu mereka, maka tahanlah mereka, rujuklah mereka dengan baik, bima'ruf, atau fariquhunna, ceraikanlah mereka. Fariquhunna, ceraikanlah mereka dengan baik juga. Wa ashhidu zawa adlin minkum, dan jadikanlah saksi oleh kamu dua orang yang adil dari kalangan kamu, dan tegaklah kamu syahadat lillah, saksikan kerana Allah. Dzalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya boleh nak dah habis separuh sini. Okey, jadi inilah pengertian talak Allah berikan kepada kita. Waktu talak
merupakan satu kalimah yang berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud menceraikan atau melepaskan. Manakala pengertian dari segi istilah syarak pula, talak maksudnya ialah melepaskan ikatan pernikahan. Ni akad tadi kan kita ikat tadi tak. Sekarang nak menceraikan, nak melucutkan, menceraikan, okey, dia panggil talak, melepaskan ikatan perkahwinan dengan menggunakan kalimah atau lafaz yang menunjukkan talak atau perceraian tadi untuk melepaskan. Okey, firman Allah tadi kita baca dah tadi. Kita talak tadi. Menurut fuqaha, lafaz talak ini terbagi pada dua bahagian, iaitu talak sarih dan talak kinayah. Sarih dan juga talak kinayah. Tak ada sini. Okey, tak apalah, tengok talak sarih dan talak kinayah. Apakah yang dikatakan talak sarih? Sarih bermaksud terang. Cerah lagi bersuluh, apa bahasa Melayu kata? Ya sahih lagi bersuluh lah. Terang maksudnya terang. Talak sarih ni talak yang terang atau jelas. Itu talak yang diucapkan oleh suami kepada isterinya dengan kalimah yang jelas dan terang. Faham makna dengan jelas maksud dia tu. Apabila suami menggunakan lafaz seumpama ini, maka lafaz tersebut hanya membawa maksud perceraian dan tiada pengertian yang selainnya. Oleh itu menurut fuqaha, lafaz kalimah ini dia panggil talak. Atau lafaz kalimah talak atau bercerai bermakna maksud tu sarih. Sebab jelas dia menggunakan kataan talak atau bercerai. Aku menceraikan kamu, aku mentalakkan kamu. Itu jelas. Apabila suami berkata, contohnya, aku ceraikan kau dengan talak satu. Jelas kan? Aku telah melepaskan, menjatuhkan kamu talak. Talak dia guna. Atau hari ini aku menceraikan kau, aku mentalak. Itu kata contoh-contoh perkataan dia guna. Maka talaknya sah dan ikatan perkahwinannya berakhir walaupun tanpa niat dan saksi. Ini bahaya. Tak boleh main-main. Perkara ni. Hal ini demikian kerana lafaz yang digunakan oleh pihak suami adalah jelas dan terang. Sarih tadi Lafaz ini dengan sendirinya membawa kepada perceraian antara mereka berdua. Sementara jenis yang satu lagi disebut sebagai talak kinayah. Kinayah tidak jelas lah. Ia bermaksud perceraian dengan menggunakan lafaz atau kalimah yang secara tidak langsung atau sindiran yang boleh dipahami lebih daripada satu makna. Contoh kita buat contoh. Aku tak ingin kau lagi. Kau boleh pulang ke rumah orang tua kamu. Aku tak mahu kamu. Tu tak mahu tu macam mana dah? Aku tak mahu perangai lagu ni, kau benci kau. Itu lain, itu bukan. Tak ada lagi. Ataupun peramus kau daripada rumah aku. Mahu lah mu pada rumah ni. Pergilah ke mana tempat mu nak pergi pun. Mahu sangat bini dia suka jalan lah. Tak mahu suami. Tapi tak maksud dia panggil kinayah. Sama-sama lagi dia tak bukan tu. Ataupun hubungan antara kita berdua sudah berakhir di sini. Hubungan kita berdua sudah berakhir di sini. Hubungan macam mana lah? Dia tak boleh kata tak. Tidak pakai kinayah, lafaz kinayah tadi Maka ucapan seperti ini dianggap termasuk dalam kategori talak kinayah. Oleh itu penghakimannya berdasarkan niat suami. Niat suami pula lah. Jika suami ketika menyebutkan lafaznya tidak berniat untuk menceraikan isterinya, yang saya sebut tadi, peramus kau pada rumah ni, nak maruh dia. Lepas dah kena ambil balik. Bukan maksud tu nak maruh masa tu. Dia bukan cerita. Dia benci kau dia, isteri dia kerana suatu sebab kita tak tahu lah. Itu masalah dia lah dah. Ketika dia melafaz, hubungan kita berakhir di sini. Nak marah lah. Lepas tu dia baik pula. Tapi dia tak niat cerah. Dia tidak jadikan talak. Itu dia kata tadi bergantung kepada niat suami. Jika suami punya niat menceraikan isterinya ketika melafazkan kalimah-kalimah ini, maka terjadinya talak atau perceraian antara mereka berdua. Walaupun demikian, kalau suami itu niat gitu untuk mencerai, maka cerai juga. Hubungan kita telah habis di sini lah. Maksudnya cerai dah. Maka jatuh juga. Perlu dinyatakan di sini bahawa bagi mana-mana pasangan yang meragui akan lafaz yang telah diucapkan oleh suami masing-masing itu, kadang kita tak belajar, tak tahu lah. Mereka hendaklah menghubungi mahkamah syariah bagi mendapatkan kepastian. Demikian juga pasangan yang ingin merujuk kembali. Nak rujuk balik baru sedar balik lah. Ketika nak maruh tu macam-macam. Sebab tu Rasulullah kata bila nak maruh ni pertama kena ingat lah. Kalau kita duduk dulu maruh lah. Kalau kita duduk, dia nak maruh kau kita bangun. Dia buat gitu. Kita kena pendah. Ni kalau orang tu biasa lah ni. Ataupun ada orang rajin lagi, ni orang hebat ni, Jami'ah Semayang. Semayang dua rakaat lagi, tu lagi hebat. Tapi itulah, maknanya bila keadaan macam tu kita kena berdoa dengan kita meninggi pula, mengeruhkan suasana. Ini kena bijak lah. Jadi pasangan yang tak tahu tadi, dia boleh rujuk pada mahkamah syariah lah. Melaporkan keadaan macam mana untuk pengesahan. Okey, jenis talak.
jenis-jenis talak pula. Ini jenis talak kita belajar ni. Kat sini talak sunni apa semua ni. Okey, jadi ini pandangan fuqaha lah. Yang mengatakan ada 6 6. 1 2 3 4 5 6. Tak apalah 6 1 2 3 4 5 6. Ha dah. Okey, jadi talak raj'i. Talak raj'i dulu kita talak sunni. Talak sunni, perkataan sunni itu berarti sunnah. Asal kata sunnah maka talak suami sunni ini, sunnah ini adalah talak yang mengikut sunnah Nabi SAW. Ia berlaku apabila si suami menceraikan isterinya ketika isterinya telah suci. Dalam keadaan baik dah. Pada suci daripada haid dan sebelum mereka kembali melakukan persetubuhan. Pada kala itu suami melafazkan talak di hadapan dua orang saksi. Jenis talak inilah yang paling baik. Talak baik lah. Biasa kita buat di mahkamah lah. Mana ada saksi lepas tu dia dalam keadaan baik. Kita tak mahu dia codok, dia tak mahu kita. Kalau anak baik gitu. Kalau kita kira dan anak baik boleh bercerai juga. Boleh cerah juga. Okey, maknanya dia tidak bersefahaman sungguh lah tu. Tidak bersefahaman sungguh. Jadi dia panggil talak sunni ya. Okey. Seterusnya kita tengok talak apa tu? Talak apa? Bid'i. Talak bid'i ya. Okey, talak jenis ini berlaku apabila suami mengucapkan talak ketika isteri dalam keadaan berikut. Jadi talak tu tak macam tadi ya. Tadi dalam keadaan baik lah, saya kata sunnah tadi tu. Yang pertama, talak sewaktu isteri dalam keadaan haid. Keadaan haid ni maknanya isteri ni dalam keadaan kita kata tidak seimbang dia punya hormon apa semua lah. Tapi suami dia talak juga. Okey, yang kedua, talak sewaktu isteri dalam keadaan nifas. Nifas lah, pada nifas. Ini beranak kan nifas. Talak sewaktu isteri dalam keadaan suci tetapi selepas suami menggaulinya. Yakni selepas suami bersetubuh dengannya. 3 keadaan ni dia panggil talak bid'i. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa talak bid'i ini melahirkan dosa bagi si pelakunya. Dan suami tadi berdosa. Suami berdosa, tak faham keadaan lah. Isteri ni dalam keadaan kita kata pemikiran yang tidak normal lah. Pada keadaan biasa lah, dalam keadaan seraba itu tiba lagi lafaz seraba. Yang ni mendatangkan dosa. Jangan jumhur ulama kata ni. Namun jika itu terjadi talak yang seperti ini, maka hukumnya tidak sah dan talaknya tetap berlaku. Dari segi hukum tetap berlaku, sah juga, jatuh talak juga. Tapi berdosa dia buat kerja macam tu. Sebagai kesimpulan yang boleh dinyatakan di sini bahawa Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa-apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Tengok tadi lah, kita tadi lah. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkahwinan kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui manusia memiliki pasangan dalam hidup. Pada masa yang sama diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memutuskan perkahwinan ini. Allah bagi perkahwinan untuk apa tu tadilah. Sebab tadi untuk berlaku juga perceraian. Jika berlaku perceraian tidak persoalan, berlaku juga perceraian mana boleh dibenarkan oleh Allah. Bukan kata perceraian ni haram Islam tak. Dibenarkan tapi sebab-sebab tertentu lah. Jangan tidak ada sebab pula. Oleh kerana itu Allah SWT telah memerintahkan seorang muslim supaya memperisterikan seorang wanita dengan cara yang baik, dan jika difikirkan bahawa tidak ada keselasian dalam hidup mereka, maka berpisah dengan cara yang paling baik juga. Cara baik juga. Islam sama sekali tidak membenarkan wujudnya unsur kezaliman penindasan. Tak naklah ada yang sampai menunduk lembam muka isteri. Ini tak pasti akan berlaku ya. Okey, seterusnya kita tengok lagi lah. Talak tak habis lah. Talak raj'i. Raj'i ini maksud talak yang boleh dirujuk semasa isteri dalam iddah. Talak raj'i ini maksudnya talak yang boleh dirujuk semasa isteri dalam iddah dengan lafaz tertentu. Okey. Pada peringkat ini pasangan tidak dikenaki melalui majlis pernikahan. Tak perlulah buat nikah balik. Ataupun ijab dan kabur yang baru, panggil pula saksi apa semua, wali apa semua. Tak perlu. Oleh itu talak yang dilafazkan oleh suami hanya dikira raj'i jika ia merujuk balik ke isteri lah. Lafaz rujuk balik jika ia merupakan talak yang pertama atau talak yang kedua. Ini dia panggil talak raj'i. Okey, seterusnya kita tengok talak yang apa lagi ni? Talak bain. Okey, talak bain. Ulama membahagikan talak bain pada dua. Kat sini ada dua. Talak bain ada dua, talak bain kubra dan talak bain sughra. Ada dua. Okey, kita tengok yang sughra dulu. Kita tengok kubra dulu. Okey, bain kubra ialah talak yang telah berlaku pada pasangan tersebut sebanyak 3 kali dah. Okey, jadi talak. Itu suami telah menceraikan isteri sebanyak 3 kali dah. Pasangan ini tidak dibenarkan lagi untuk rujuk atau bernikah semula buat selama-lamanya. Melainkan si isteri tersebut akan kahwin dulu dengan orang lelaki lain. Baru sah mereka hidup semula. Kahwin semula. Tengok berat ni. Berlaku kisah banyak ni. Tak. Jadi, di mana suami ni dia telah melafazkan talak 3 sekaligus. Tak kira lah. Mencerah 3 kali lah. 3 kali dah mencerah. Maka dia jadi talak bain kubra. Kubra ni yang besar lah. Masalahnya ialah dia tak boleh kahwin rujuk balik. Kita tak boleh.
Dia kena perempuan tadi. Perempuan tadi dia kena kahwin dulu, merasai persetubuhan tanpa dipaksa, tanpa dibuat perjanjian, tak ada toleh. Dia kahwin dulu dengan orang lain. Istilah orang Melayu kat Cina betul lah dulu. Itu tak sah lah, tidak betul kali. Dia kena merasai perkahwinan, dia merasai persetubuhan, lama tu dia cerai, baru boleh kahwin kembali. Mana Islam ni jaga gitu, tak, jangan mudah-mudah sangat. Bercerai jangan mudah. Dia main mudahnya jadi benda lagu ni. Kemudian jika sekiranya ditakdirkan suami isteri diceraikan lagi oleh suaminya yang baru, ataupun jika suaminya yang baru itu meninggal dunia, maka pada kala itu suaminya yang terdahulu berhak untuk berkahwin semula. Yang ni bukan berlaku apa-apa lah maknanya. Dia tak buat kontrak apa-apa lah. Dia kahwin dengan orang lain lah. Mungkin teringat Rano pula kita buat cerita lah. Yang balik dia betul suami. Mana suami dulu? Mati dah suami dia. Suami dia mati. Baru dia boleh kahwin balik. Dengan isteri dia dulu. Jada dia dulu lah. Kahwin. Sebab yang ni kes Ba'in Kubra. Okey, Ba'in Sughra ialah talak yang diucapkan oleh suami kurang daripada 3 kali. Tapi pasangannya tidak dibenarkan untuk rujuk kembali melainkan dengan pernikahan yang baru. Walaupun isterinya dalam iddah. Sebagian daripada talak Ba'in Sughra adalah seperti yang berikut. Pertama, talak yang diputuskan oleh hakim. Mahkamah dah lah. Dia kata dah bercerai dah. Jadi tak boleh rujuk. Kena nikah balik lah. Nikah balik. Tapi tak perlu macam tadi lah. Yang Kubra tadi susah sikit lah. Boleh kahwin balik. Yang kedua, talak melalui khuluk. Dan yang ketiga adalah talak yang difasak oleh hakim. Okey, seterusnya menjatuhkan 3 talak sekaligus kan pula lah. Semasa zaman Rasulullah SAW dan pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, talak yang dijatuhkan 3 dalam satu waktu dihukum sebagai talak 1. Jatuh tu. Sebagai talak 1 ya. Walau bagaimanapun semasa Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang kedua, beliau memutuskan talak jenis ini sebagai talak 3. Putusan ini diambil oleh Umar memandangkan wujud pada zamannya sebagai masyarakat yang mengambil mudah dalam talak yang diucapkan. Mudah sangat. Jadi kalau tak ketat. Maka Rasulullah apakah Sayyidina Umar kata kalau 3 jatuh 3. Ini agak berbeza sikit lah. Ini huruf dia tengok ni kebiasaan Sayyidina Umar, pemerintah dia tengok macam orang main sangat. Pada rakyat pada zaman Sayyidina Umar ni orang main. Jadi Sayyidina Umar ni dia buat satu hukuman tegas. Bila gitu orang jadi beringat lah. Ni ada kaedah jugalah. Okey, seterusnya ialah apa lagi? Semua dah tengok dah. Pak Ina tengok dah. Ini dah tengok dah. Okey, seterusnya kita tengok okey, muta'ah. Hak isteri selepas berlakunya perceraian. Ini dalil dia. Walil mutalaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan, berikan muta'ah sebagai hadiah dengan cara yang baik, haqqan sebagai ke atas al-muttaqin, orang yang bertakwa. Haqqan hak dah. Sini kewajipan lah. Okey, ni hak isteri bila diceraikan. Tengok Islam itu jaga sekali dah. Dalil yang lain lagi, famatti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Okey. Dan berilah pada kami, iaitu muta'ah pada mereka lah, dan berilah oleh kamu muta'ah, iaitu hadiah kepada mereka atas orang yang mampu menurut kemampuannya, dan atas orang yang susah menurut kemampuannya, hadiah dengan cara yang baik, kewajipan atas orang-orang yang baik. Tadilah. Okey, hak isteri selepas berlakunya perceraian. Apabila berlakunya perceraian antara pasangan suami isteri, maka bagi seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya berhak membuat beberapa tuntutan ke atas bekas suaminya. Antaranya ialah muta'ah. Kita tengok muta'ah berarti satu pemberian daripada suami kepada isteri sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini wajib diberi sekiranya perceraian itu berlaku dengan kehendak suami, bukan kemahuan isteri dan bukan kematian suami. Banyaknya pemberian itu adalah berdasarkan pada persetujuan ataupun keredaan kedua-dua belah pihak. Lima samping mempertimbangkan keadaan keduanya, orang kaya ataupun miskin. Jangan buat mana itu lah. Tidak ada nilaian tentu, bergantung kepada kedua pihak lah. Islam tidak menetapkan keadaan muta'ah. Tidak menetapkan keadaan muta'ah atau pemberian yang wajib selepas perceraian. Dasar penetapan keadaannya adalah bergantung kepada keredaan persetujuan suami isteri. Walau bagaimanapun, jika keadaannya menjadi isu pertelingkahan, maka balah juga biasa lah, maka kena bawa ke mahkamah syariah. Nak ambil cerita lah. Jadi mahkamah syariah akan memutuskan lah mengikut kemampuan suami, tengok gaji ke apa semua lah.
Okey. Tapi sebaiknya mereka selesai diri dah. Dan kalau tidak juga, paksa bawa ke mahkamah juga. Nafkah idah. Semua mazhab bersependapat. Semua mazhab apa tu? Sependapat belaka bahawa wajib bagi suami menyediakan nafkah dan tempat tinggal sewaktu dalam iddah. Waktu iddah ni waktu lama jugalah. Jadi suami wajib menyediakan. Itulah perempuan tu dia ada iddah lagi. Oleh itu seorang suami dan isteri yang telah diceraikan oleh suami selepas disetubuhi wajib menjalani satu waktu yang dipanggil iddah. Sebab sebelum wanita tersebut dibenarkan untuk berkahwin dengan lelaki lain. Iddah ni ada hikmah dia lah. Islam suruh reda, bukan tengah marah dah. Mungkin duduk jauh lama-lama, tidur sorang-sorang ni, dia rasa sejuk. Dia rasa baik semula dengan isteri dia lah. Maka Islam begitu sekali jaga supaya boleh baik semula. Maka masa tengah panah lagi dah, dah lama dah. Sekedar balik, nak rujuk balik. Islam memang dia gitu ya. Jadi tanggungjawab suami tu ada lagi untuk sediakan rumah untuk semua perempuan ni lah. Sebab perempuan ni masih lagi dalam iddah, tak boleh nak suka-suka macam tu. Jadi diwajibkan suami ni untuk memberi lagi nafkah iddah dah panggil. Bagi seorang isteri yang diceraikan, dia berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dengan syarat isteri tersebut diceraikan secara talak raj'i ni Tadi kita baca tadi, talak yang boleh dirujuk. Dalilnya ialah hadis Nabi SAW bersabda, hanya nafkah dan tempat kediaman untuk perempuan yang boleh dirujuk oleh suaminya. Hadis isteri hamil yang ditalak dengan talak bain, dia juga tadi, tidak boleh dirujuk, berhak mendapat nafkah sehingga anak itu dilahirkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang bermaksud kalau mereka itu hamil, maka berilah nafkah kepada mereka sehingga mereka melahirkan anak. Bila dia tak ada kahwin dah, boleh kahwin untuk mengandung. Jadi suami takdilah yang wajib untuk memberi nafkah iddah. Yang ketiga, isteri adalah taat dan patuh kepada suami, iaitu isteri yang tidak nusyus. Isteri yang tidak nusyus lah. Berdasarkan hukum syarak, seorang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya berhak mendapat nafkah iddahnya sekiranya isteri tersebut diceraikan dengan talak raj'i atau talak bain. Sedangkan isteri tengah hamil, isteri tersebut tidak melakukan perbuatan yang dianggap nusyus. Perbuatan yang kita kata yang boleh menyebabkan jatuh maruah lah. Keluar lelaki lain ke, contohnya lah, di negara lain keluar lelaki lain. Ini nusyus dia panggil. Tak boleh lagi tu. Jadi itu tidak wajib bagi tadilah suami dia tadi. Namun jika isteri itu nusyus, maka gugurlah nafkah iddahnya. Tidak wajib lagi. Okey, seterusnya ada lagi itu hak penjagaan anak. Hak penjagaan anak ada juga. Okey, nafkah dalam iddah kita tengok. Dari segi bahasa hadanah, dia panggil hadanah. Anak-anak ni bermakna penjagaan atau pemeliharaan. Manakala dari segi istilah, hadanah merujuk penjagaan ataupun pemeliharaan anak lelaki ataupun anak perempuan yang masih kecil dan belum mampu untuk berdikari. Masih kecil. Bila anak dia tu. Penjagaan ini termasuklah menjaga kepentingan anak tersebut, melindungi mereka daripada segala yang membahayakan mereka, menjaga dan mendidik rohani dan jasmani serta akal mereka supaya kanak-kanak ini dapat membesar dengan baik dan mempunyai jiwa yang seimbang dan mampu berhadapan. Maknanya dalam keadaan kita kata dari segi fizikal, keselamatan dia dijaga. Segi pendidikan apa semualah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ibu fitrah dan sifat semula jadi yang sebegitu. Oleh itu jika berlaku perceraian, maka pihak ibu akan diberi keutamaan. Jika berlaku perbuatan anak, maka diberi keutamaan kepada ibu dulu. Tapi pernah cerita, ada satu cerita mana SAW pernah dua-dua bubu maka ditanya pada anak tu. Anak tu nak mana dia nak duduk dengan siapa dia. Maka cerita diceritakan bahawa anak tu dia pegang tangan mak dia lah. Kalau SAW lah, dia pilih mak dia lah. Kecuali berlaku mak dia terkahwin lain kahwin lain lah. Ada hak suami tadi Jadi hak keutamaan diberikan kepada ibu lah. Kecuali dia mumayyiz dah. Dia dah besar dah. Benda wali tu lain cerita lah. Anak yang mumayyiz dia boleh pilih Tapi anak yang kecil lagi dengan ibu lah, mana bagi nyusu apa semua. Okey, rasa itu sajalah untuk pembelajaran kita dalam undang-undang keluarga Islam Ada 3 siri tadi. Jadi semoga kita boleh menguasai walaupun tidak secara keseluruhan tapi secara asasnya dalam undang-undang keluarga Islam insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya dalil yang kedua, hak isteri selepas berlakunya penceraian ialah daripada hadis riwayat Imam Abu Daud
daripada Allah bin Amr radhiyallahu anhu ketika datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu fa'an وأثدني له سقاء وهجري له حواء فإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. Yang bermaksud, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah dalam perutku adalah tempatnya, kucing susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum berkahwin, bernikah. Ini menjadi dalil bahawa hak isteri, ibu lebih daripada bapa untuk mengambil untuk penjagaan anak dia selepas bercerai, kecuali tadilah jika berkahwin lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.